Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Bertemu kembali kita dalam kebaktian online pada hari ini. Di mana saja kalian berada, mari kita memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama dengan sahabat-sahabat kita, dengan ahli keluarga kita. Di mana saja kita berada, baik kita di rumah maupun di jalan-jalan, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Lagu
Selamat pagi semua. Tuhan memberkati semua dan terima kasih kerana telah menyertai kebaktian online kita pada pagi ini. Penyertaan anda semua menjadi satu berkat kepada satu sama lain semasa menyertai kebaktian online ini. Oleh itu anda digalakkan untuk beri ucapan, dorongan pada satu sama lain dalam ruangan chat. Okay. Jadi pada minggu lepas kita telah mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Daniel bertajuk Diperbaharui dari Roma 8 ayat 1 hingga 18. Jadi minggu ini kita akan teruskan siri kobahan benar di hadapan Tuhan yang bertajuk keluhan roh daripada rujukan Roma 8 ayat 19 ke 30. Jadi mari kita sama-sama membaca daripada Roma 8 ayat 18 sehingga ke 30. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahawa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk nantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kerana seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesesiaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan kerana makhluk itu sendiri juga dimerdekakan daripada perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahawa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, iaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu, iaitu bahawa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahawa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, iaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak bangsa. Mesej kita hari ini adalah mengeluh dalam roh. Tapi saya fikir ia juga bertajuk penderitaan kini dan juga kemuliaan masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di syurga, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan kerana firman Engkau pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan pada pagi ini biar Roh Kudus Engkau yang terus memimpin kami, mempersiapkan hati jiwa roh kami Bapa untuk menerima mesej firman Engkau Tuhan pada pagi ini, supaya hati iman kami dibangunkan Tuhan, kerana kami percaya Tuhan Roh Kudus Engkau yang memimpin kami, Roh Kudus Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, pada pagi ini kita akan mendengarkan mesej tentang mengeluh dalam roh. Seperti saya kata tadi, ia juga boleh bertajuk tentang penderitaan kini dan kemuliaan masa depan. Jadi ada seorang yang bernama Victor, seorang Yahudi Australia, terselamat daripada kem tahanan Nazi dalam Perang Dunia yang Kedua. Tetapi kebanyakan ahli keluarganya tidak terselamat. Isterinya telah meninggal dunia semasa di kem tahanan. Dan bapa pula meninggal dunia semasa di kem tahanan di tempat yang lain, yang berusia 81 tahun akibat kebuluran dan juga radang paru-paru. Ibu dan abangnya kedua-duanya terbunuh pula di semasa peperangan di Australia. Jadi selepas perang, Victor ini menulis autobiografi yang bertajuk Pencarian Manusia untuk Makna Hidup. Jadi dia menulis pengalaman penderitaannya di kem tahanan Nazi. Dia tahu arti penderitaan. Dia tahu tentang kepentingan tujuan dalam penderitaan itu. Mereka yang mempunyai sebab untuk hidup dan boleh menanggung hampir semua cara bagaimana hidup. Jadi inilah yang dikongsikan oleh Victor dalam bukunya, dalam Pencarian Manusia untuk Makna. Jadi soalan yang
sama mungkin ditanya oleh orang Kristian dan bukan Kristian pada hari ini tentang penderitaan. Dan penderitaan adalah serupa karena tidak siapa yang dapat kebal daripada penderitaan. Penderitaan itu sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Cuma tidak semua manusia tahu bagaimana menangani penderitaan dengan cara yang terbaik. Soalan yang ditanya oleh seorang Kristian dan bukan Kristian tentang penderitaan ini adalah sama. Seperti yang saya kata, tidak ada orang yang kebal tentang penderitaan ini. Dan tidak semua juga orang yang tahu bagaimana menangani penderitaan dengan cara yang terbaik. Injil Yesus Kristus berkuasa kerana ia menawarkan kepada kita cara Tuhan untuk menangani penderitaan sekarang dan hidup untuk harapan mulia masa depan. Jadi Paulus melakukannya kerana ia memahami tujuan Injil dan kesannya terhadap semua ciptaan pada Kristian dan pada Roh Kudus. Dalam Roma 8:18 yang kita baca tadi, menganggap bahawa penderitaan kita sekarang tidak layak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Paulus menerangkan kepada kita tentang penderitaan dan hubungan dengan kemuliaan masa depan. Khususnya penderitaan dan rintihan penciptaannya orang Kristian dan Roh Kudus. So yang pertama, semua ciptaannya merintih untuk kemuliaan. Di dalam Roma 8 ayat 19-22, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kerana seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi kerana kehendak Dia yang menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, kerana makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan daripada perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahawa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kita hidup dalam dunia yang kucak-kacir. Sejak kejatuhan Adam, dunia telah menderita peperangan, kelaparan, gempa bumi, banjir dan semua jenis kejahatan bencana di sekeliling kehidupan kita. Ia adalah dunia yang indah, tetapi ia juga adalah dunia yang mengecewakan. Dengan kata lain, dunia ciptaan Tuhan sedang merintih ataupun mengeluh kerana dia tahu penderitaan sekarang adalah seperti mengalami kesakitan bersalin. Dengan kata lain, dunia ini adalah penderitaan seperti orang yang sakit bersalin. Terdapat penderitaan yang berakhir dengan kesengsaraan dan ini yang kita harus elakkan. Dan ada juga penderitaan yang menghasilkan keindahan, kemuliaan. Dan ini yang kita nantikan. Penderitaan semua ciptaan akan menjadi seperti itu. Semua ciptaan tahu bahawa kesakitan bersalin adalah satu keperluan untuk melahirkan anak. Dan ada tujuan dalam penderitaan itu. Seorang ibu tahu bahawa sakit bersalin tidak akan berpanjangan. Kerana rintihan bersalin ini akan membawa hasil yang cukup indah, iaitu kelahiran seorang bayi. Akan ada kelahiran baru. Dalam Roma 8 ayat 1, bahawa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan daripada perhambaan kepada kebinasaan dan dibawa ke dalam kebebasan dan kemuliaan anak-anak Tuhan. Dan inilah yang dijanjikan Injil. Dunia baru yang akan datang, langit baru, bumi yang baru, dan ini yang menjadi mungkin kerana Injil Yesus Kristus. Dan ini akan berlaku bersama masa yang sama dengan anak-anak Tuhan dan mereka percaya kepada Injil. Dalam Roma ayat 8 ayat 19, kerana semua ciptaan menantikan dengan penuh harapan anak-anak Tuhan untuk dinyatakan. Dan inilah yang dijanjikan Injil, dunia baru, langit yang baru, dan ia menjadi mungkin kerana Injil Kristus. Jadi dunia dalam bentuknya sekarang tidak akan jadi lebih baik. Injil Yesus yang menjanjikan kemuliaan masa depan kepada ciptaannya. Semua ciptaan yang menantikan dunia lebih baik, syurga baru dan bumi yang baru. Masa depan akan jauh lebih baik daripada sekarang. Ada seorang pengembara yang bernama Amundsen dan juga seorang pendaki. Dia cuba untuk mendaki dan bertekad untuk mendaki satu gunung yang cukup tinggi di negaranya. Jadi setelah ucapan selamat tinggal kepada keluarganya, Amundsen membawa sekumpulan burung merpati bersama dengan dia. Jadi selepas Amundsen ini berjaya
menaiki gunung itu, dia melepaskan burung merpati itu. Jadi burung merpati itu terbang berkumpulan dan kembali ke halaman rumahnya. Dan pada waktu itu apabila isterinya melihat sekumpulan merpati sudah tiba di halamannya, isterinya tahu dan sedar dan penuh dengan sukacita bahawa dia tahu suaminya sudah selamat dan berjaya dia mendaiki gunung itu. Jadi saudara, burung merpati ini menggambarkan pembebasan, kemerdekaan daripada keluhan manusia yang berjuang menghadapi cabaran dalam hidup. Saudara-saudari, ianya mungkin cabaran dan pergelutan yang membuat kita mengeluh sepanjang hari. Namun, kita harus usahakan keluhan kita itu menjadi doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadikan dunia yang baru, syurga yang baru, bumi yang baru untuk kita. Oleh itu, saudara, apapun yang kita rasa dalam keluhan kita, jadikan ialah sebagai doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menukar keluhan itu kepada berkat untuk kehidupan kita. So, yang kedua, orang Kristian mengeluh untuk kemuliaan. Roma 8 ayat 23 hingga 25. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, iaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Orang Kristian adalah mereka yang percaya pada Injil Yesus dan oleh itu mempunyai harapan untuk kemuliaan masa depan. Saudara-saudari, jika kita tidak berputus asa, kita akan ada harapan untuk kemuliaan masa depan. Oleh itu, jika kita bertekun, berkongsi firman Tuhan dalam LG kita ataupun dengan orang di sekeliling kita, dengan memberitakan harapan untuk kemuliaan masa depan mereka. Dalam Roma 8 ayat 24, kerana dalam pengharapan inilah kita diselamatkan. Orang Kristian adalah mereka yang mempunyai buah sulung roh. Jadi mereka punya roh Tuhan yang tinggal di dalam mereka. Oleh itu kita diselamatkan. Dalam Roma 8 ayat 23, bukan itu saja, tapi kita sendiri mempunyai buah sulung roh. Orang Kristian tidak hidup untuk dunia sekarang, untuk penderitaan sekarang. Orang Kristian juga mengalami penderitaan, tetapi yang memberi kita harapan dan kekuatan di tengah-tengah penderitaan kita adalah kerana kemuliaan masa depan yang akan dinyatakan kelak. Pada Roma 8 ayat 28 menganggap bahawa penderitaan kita sekarang tidak layak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Khususnya orang Kristian mengeluh, menunggu dengan sepenuh semangat agar Tuhan memberi mereka permulaan baru di dunia baru sebagai anak Tuhan dengan tubuh yang telah ditebus. Dalam Roma 8 ayat 23, bukan itu saja, tetapi kita sendiri yang mempunyai buah sulung roh mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan kita menjadi anak, iaitu penebusan tubuh kita. Jadi rintihan ini tidaklah negatif sesama sekali, tapi lebih kepada kerinduan yang lebih baik. Jadi apabila kita memahami maksud dan tujuan Injil Yesus Kristus, kita akan dapat melalui penderitaan kita sekarang kerana kemuliaan masa depan. Jadi hidup tidak pernah dibuat tidak tertanggung oleh keadaan, tetapi hanya dengan kekurangan makna dan tujuan. Itu yang ditulis oleh Viktor Frankl. Jadi kita belum memilikinya, tapi ia akan datang. Dalam memahami harapan yang dibawa oleh Injil, kita menantikan kemuliaan masa depan itu. Sementara itu kita bertahan dalam kesabaran, dalam pengharapan kita, saudara. Dalam Roma ayat 8 hingga 25, tapi jika kita mengharapkan apa yang belum kita miliki, kita akan menantikannya dengan sabar. Ya? Seperti umat Israel mengharapkan Yesus Mesias, sang penebus mereka. Mereka menantikan dengan sabar. Walaupun menghadapi berbagai pengayaan pada zaman Raja Herodes. Sama seperti kita, saudara-saudari. Jika kita mengharapkan apa yang belum kita miliki, kita akan menantikannya dengan sabar. Yang ketiga, Roh Tuhan mengeluh untuk kemuliaan. Dalam Roma 8 ayat 29, 26 hingga 30, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa,
tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, iaitu bahawa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahawa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, iaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tuhan memahami apa yang kita derita. Dan Tuhan memberi kita Roh-Nya untuk menolong kita di tengah-tengah penderitaan kita. Kita tidak tahu nak berdoa apa, tapi Roh Tuhan yang mendoakan kita selaras dengan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita melalui rintihan, keluhan tanpa kata kita. Dan Dia yang memiliki hati kita mengetahui fikiran Roh, kerana Roh berdoa untuk umat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Roh Tuhan memahami kelemahan kita dan menolong kita. Roh Tuhan sendiri berdoa melalui keluhan tanpa kata. Roh Tuhan berdoa untuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak kira apapun penderitaan kita sekarang, penghiburan dan kekuatan kita adalah dengan mengetahui bahawa dalam segala hal Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam Roma 8:28, dan kita tahu bahawa dalam segala hal Allah bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia dan yang telah dipanggil sesuai dengan rancangannya. Satu perkara yang boleh dan harus kita lakukan pada masa penderitaan adalah berdoa dalam Roh. Berdoa dalam bahasa syurgawi kita. Apabila kita berdoa dalam Roh, Roh Tuhan berdoa melalui kita dan untuk kita. Jadi berdoa dalam Roh akan membangunkan kita, menguatkan iman kita. Berdoa dalam Roh adalah bercakap rahsia kepada Tuhan melalui Roh Tuhan. Dan kita tahu bahawa dalam segala hal Allah itu bekerja mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia, yang telah dipanggil sesuai dengan rancangannya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, dan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahsia. Dalam 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangunkan dirinya sendiri. Dan apakah tujuan berdoa demikian dalam roh? Saudara, ianya supaya kita dapat hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam Roma 8:7, Dia yang memiliki hati kita mengetahui fikiran Roh, kerana Roh berdoa untuk umat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan apakah kehendak Tuhan? Apakah tujuan Tuhan bagi kita? Walaupun kita sedang mengalami penderitaan. So dalam Roma 28:9, dan kita tahu bahawa dalam segala hal Allah itu bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia, yang telah dipanggil sesuai dengan rancangannya. Sebab mereka yang dipilih Allah dari semula, Ia juga telah menentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya menjadi yang sulung antara banyak saudara. Jadi, tujuan Tuhan ialah agar orang Kristian menjadi serupa. Seperti saya kata, serupa dengan image, gambaran Yesus Kristus anak Tuhan. Jadi inilah yang ditakdirkan Allah untuk semua yang menyambut panggilan Tuhan, Injil Tuhan ini. Dan mereka ini dibenarkan melalui Injil dan akan dimuliakan kerana Injil. Jadi kesimpulannya, jadi apa saja yang kita alami sekarang, walaupun kita sedang menderita, yakinlah bahawa Tuhan mengetahui apa yang sedang Dia lakukan. Lihatlah kemuliaan masa depan. Semua ciptaan menantikan kemuliaan ini. Semua orang yang percaya, dia dilahirkan semula, menantikan kemuliaan ini juga. Roh Kudus dalam diri kita menantikan kemuliaan ini yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Jadi saya ingin mendorong anda semua untuk terus berdoa dalam roh. Kerana dengan roh kita akan dapat dikuatkan dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan kita dapat meneruskan visi dan rancangan Tuhan untuk gerejanya, untuk umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kerana firman Engkau Tuhan memimpin kami untuk kembali memandang kepada Engkau Tuhan. Kerana daripada buku Rom ini jelas untuk kami
percaya bahawa roh Engkau Allah yang telah memimpin kami, yang menolong kami dan membangun kami Tuhan dalam apapun keluhan, dalam apapun pergelutan yang kami alami Tuhan. Roh Kudus Engkau yang bekerja dan memimpin kami Tuhan. Kerana akhirnya Engkau lah yang punya segala kemuliaan, kekuatan, hormat untuk selamanya Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk jemaat Engkau, supaya Engkau terus menyatakan kasih karunia-Mu Tuhan untuk setiap umat kami yang menyaksikan bersama dengan kebaktian ini, yang ada dalam keperluan Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menghulurkan pertolongan Engkau Tuhan, menghulurkan kuasa Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa, supaya mereka memperoleh bantuan Engkau Tuhan, tujuan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam setiap keluhan-keluhan mereka, sama ada dalam pekerjaan ataupun keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Kau jadikan keluhan mereka menjadi sebagian doa untuk mereka dibebaskan Tuhan dan boleh jalan keluar dalam setiap perkara. Kerana Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang memimpin dan menolong mereka Tuhan. Terima kasih pada pagi ini Tuhan, biar nama Engkau terus dimuliakan dan ditinggikan Tuhan, kerana Roh Kudus Engkau yang hadir di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, diserahkan semua Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi terima kasih kerana telah setia menyertai kebaktian online kita hingga akhir. Sekiranya anda terdorong dengan firman Tuhan ini, anda boleh share link ini dengan keluarga anda ataupun kawan-kawan anda di tempat kerja ataupun jiran di tempat tinggal anda. Jadi sekian, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, Kau bersamaku. Hadirat-Mu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku. Oh, aku takut